Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syafiqah binti Haris dan hari ini kita akan bercakap mengenai genetik iaitu pembahagian sel. Mari kita lihat pembelajaran yang terdapat dalam pembahagian sel. Standard yang pertama adalah menerangkan maksud dan fungsi gen, asid deoksiribonukleik dan kromosom dalam nukleus. Yang kedua adalah membanding dan membezakan mitosis dan meiosis. Yang ketiga adalah mewajarkan kepentingan mitosis dan meiosis. Baiklah, apa itu mitosis? Mitosis ialah proses pembahagian nukleus sel untuk menghasilkan dua sel anak yang mengandungi kromosom yang seiras dengan kromosom induk. Baiklah, fasa-fasa mitosis adalah yang pertama, profasa, yang kedua, metafasa, yang ketiga, anafasa, dan yang terakhir adalah telofasa. Jadi, mari kita lihat apakah proses yang berlaku dalam fasa-fasa yang ada di dalam mitosis ini. Kemudian, baiklah, sebelum berlakunya fasa pertama dalam mitosis, interfasa akan berlaku di mana kromosom halus seperti benang akan terhasil dan ini adalah merupakan fasa rehat. Baiklah, mari kita masuk ke proses mitosis yang sebenar, iaitu yang pertama adalah profasa di mana kromosom pendek dan tebal sentral bergerak ke kutub bertentangan, gentian gelondang terbentuk dan membran nukleus dan nukleolus hilang. Kalau di fasa metafasa, kromosom tersusun di sata khatulistiwa iaitu di tengah sel dan gentian gelondang berpegang pada sentroma. Manakala bagi fasa anafasa, kromosom terpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Dan ini adalah telofasa iaitu kromosom kembali ke bentuk benang halus, gentian gelendung terurai, membran nukleus terbentuk semula. Setelah selesai proses telofasa, cytokinesis akan berlaku di mana dua sel anak akan terbentuk. Baiklah, apabila masuk meiosis? Meiosis merupakan salah satu kaedah pembiakan aseksual yang berlaku dalam tumbuhan dan haiwan untuk menghasilkan anak yang dapat mewarisi ciri-ciri genetik daripada induk. Baiklah, meiosis terbagi kepada dua iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Bagi meiosis 1, bagi permulaan interfasa, kromosom kembali ke bentuk benang halus, gentian gelendung terurai, membran nukleus terbentuk semula. Bagi proses profasa 1, kromosom pendek dan tebal, proses pindah silang berlaku. Manakala pula, kromosom homolog tersusun di sata khatulistiwa. Manakala anafasa 1, kromosom homolog berpisah daripada pasangan dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Dan yang terakhir adalah telofasa 1 iaitu sel mulai membahagi. Setelah selesai telofasa 1, sel akan mula membuat proses meiosis 2 iaitu pada profasa 2, dua sel anak bersedia membahagi. Setiap kromosom terdiri daripada sepasang kromatik yang bercantum di sentroma. Di metafasa 2, kromosom tersusun secara rawak di sata khatulistiwa bagi setiap sel anak. Anafasa 2 pula, kromatik berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan didahului oleh sentroma. Kalau telofasa 2 pula, gentian gelondong menghilang, membran nukleus terbentuk semula dan sel mulai membahagi. Dan setelah selesai telofasa 2, cytokinesis akan mengambil bahagian iaitu 4 sel anak akan terbentuk, bilangan kromosom separuh daripada induk. Baiklah, apakah perbezaan meiosis dan mitosis? Ini adalah merupakan perbezaan-perbezaan antara mitosis dan meiosis dan seperti kita tahu iaitu bagi mitosis, pindah silang tidak berlaku manakala meiosis pindah silang berlaku. Bagi mitosis pula, ia berlaku di sel soma untuk menghasilkan sel yang baru dan manakala meiosis pula berlaku di organ pembiakan untuk menghasilkan gamet. Bagi mitosis pula, sel induk membahagi sekali sahaja manakala bagi meiosis, sel induk membahagi 2 kali secara berterusan. Dan yang terakhir, mitosis,
untuk pertumbuhan dan pembiakan seks, manakala meiosis pula untuk menghasilkan gamet dan menghasilkan pembiakan seks. Kepentingan mitosis dan meiosis adalah: pertama, untuk menghasilkan gamet haplot, iaitu semasa persenawaan gamet jantan, iaitu haplot bercantum dengan gamet betina. Haplot untuk menghasilkan zygote, iaitu diploid. Yang kedua, memastikan bilangan kromosom diploid, kromosom dikekalkan daripada satu generasi ke generasi yang seterusnya. Kepentingan mitosis pula menghasilkan sel-sel baru untuk pertumbuhan dan menggantikan sel-sel mati ataupun rosak. Yang kedua, menjamin sel anak mempunyai sifat yang serupa seperti sel induk. Yang ketiga, membolehkan organisma menjalankan pembiakan seks dan vegetatif. Sekian, terima kasih.